rayuan diterima. Istilahnya rayuan diterima. Dalam ilmu Allah Ta'ala, kita terpilih tahun ni. Kita terpilih. Kan? Tahulah dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Jadi, tugas kita buat kerja kita. Ada kursus haji, subscribe and share. Kan? Kita join. Biar Alhamdulillah. Mari kita tengok ibadah haji yang akan kita laksanakan ini. Waktu kita sampai ke Mekah nanti, kita akan buat satu umrah, satu haji. Itu paling ringkas. Susah ada tak ringkas lagi? Sampai saja kat Mekah, tak nak buat umrah sebab dah pernah buat umrah sebelum ni, buat haji je pun boleh. Sekian ni maklumkan. Betul lah. Itulah dia kerja haji. Dalam musafir kita nanti, kita akan terpilih pergi haji. Ustaz, saya dapat pergi haji tahun ni, so apa yang perlu saya lakukan? Okey, puan dengan tuan sampai kat sana nanti akan buat satu umrah dan satu haji, atau beberapa kali umrah, satu kali haji, atau haji saja tanpa umrah. Boleh belaka antara tiga tu. Tapi Ustaz, saya nak buat umrah 10 kali, lepas tu tak nak buat haji. Tak betul lah. Sebab kita nak pergi haji. Kita nak pergi haji ni. Umrah tu ada ruang kita buat umrah. Ada fokus kita untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji dan umrah dua-dua ada ihram. Ada ihram umrah, ada ihram haji. Ihram umrah berkaitan dengan komitmen pelaksanaan ibadah umrah. Umrah ni ada satu buku yang khusus, satu chapter yang khusus. Kan? Sebab tu sekarang ni kalau dibuka Mekah sekarang ni, orang bukan pergi haji, orang pergi umrah. Bulan Ramadan, dulu lah Ustaz, dulu saya ada pengalaman pergi dengan saudara saya lah, dengan makcik saya waktu saya muda-muda remaja dulu. Makcik saya bawa saya umrah Ramadan. Orang tak ada haji Ramadan pun ada. Ramadan bukan bulan haji. Ada. Jadi umrah ni boleh dilaksanakan sepanjang tahun. Ustaz, masa musim haji boleh tak buat umrah? Boleh? Boleh. Jadi ada ihram umrah. Ihram umrah, buka balik buku kita ni, ada pada muka surat, kita dah pernah sebut sebelum ni, muka surat 3. Muka surat 3, buka muka surat 3. Ada tajuk situ, niat umrah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku beram dengannya kerana-Mu ya Allah. Kita niat dalam hati, kita pun dah pakai ihram dah. Ihram lelaki macam mana? Ulang kaji sikit. Yang kita semua biasa tengok tu, iaitu ni dia gambar dia ni. Pakaian ihram lelaki. Kan? Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu dia pakaian ihram lelaki. Pakaian ihram lelaki ni cerita dia apa? Ceritanya ialah dua helai pakaian yang tutup bahagian bawah, namanya izarun. Satu pakaian dipakai bahagian atas, namanya ridaun. Selai bagi menutup aurat di antara pusat dan lutut. Selai lagi dipakai sebagai selendang menutup seluruh badan kecuali kepala, terutama bagi berhadapan dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu. Jadi bagi jemaah wanita pula, menutup aurat dengan sempurna. Macam ibu-ibu kakak-kakak muslimah pakai sekarang ni, ini pakaian ihram walaupun tak warna putih. Ustaz, saya nak pakai baju yang biasa saya pergi office lah masa ihram haji, ihram umrah, boleh. Tak ada masalah. Tapi nampak janggal lah. Kebiasaannya jemaah haji, jemaah umrah, dua color. Tak hitam, putih. Biasanya kita belah Asia Tenggaranya, jemaah muslimahnya memakai pakaian ihram berwarna putih, telekung berwarna putih, jubah berwarna putih. Ini pakaian ihram lelaki. Dan sebelum kita berniat ihram umrah, sebelum kita berniat ihram haji, ini amalan sunat yang sama kita lakukan pada hari ini. Cek balik amalan sunat hari Jumaat. Buat tak benda ni? Dah kerat kuku ke belum? Kita memang bebas kalau tak ada pedoman, sukati kita nak kerat kuku. Hari apa, minggu apa, ikut dan kita. Tapi cantiknya dalam adab dalam Islam, kita ada hari yang bagus kita kerat kuku. Hari Khamis, hari Jumaat. Kalau kuku ni kita cepat panjang, hari Isnin, ada waktu dia. Just nak kerat kuku boleh, pahala nak ikut sunnah Nabi SAW, sunnah salafus salih. Ini dia. Ini amalan-amalan setiap kali kita berihram umrah, setiap kali kita berihram haji. Ustaz, dalam sehari saya buat 2 kali umrah lah Ustaz. Sunat tak lagi buat benda ni? Sunat. Tapi kuku saya dah pendek, kerat je kuku, buat syarat.
Hari Jumaat ni kukuh saya main pendek lah Ustaz. Buat syarat nak ketik, nak dapatkan fadilat, nak dapatkan pahala. Kita mari kerja macam ni, kita dapat gaji hujung bulan. Isu-isu pahala ni ialah isu yang lebih besar daripada itu. Nafkah nanti di dalam kubur, pahala, rahmat, keampunan, barokat seawal di dunia, membawa kehidupan di alam barzakh. Kita berpeluang dengan kita mengandam misai, janggut, rambut, mandi sunat, memakai pakaian. Ini amalan-amalan sunat 6. Dah siap semua Ustaz? Nak buat apa dah? Wuduk dah ambil belum? Dah. Semayang sunat ihram. Ustaz, saya sampai awal tadi kat masjid 12.30, saya nak buat apa? Semayang sunat tahiyatul masjid. Kan? Semayang sunat tahiyatul masjid ni sementara menunggu semayang zuhur, sementara tunggu semayang Jumaat, sementara menunggu niat ihram. Kita nak niat ihram ni, semayang sunat ihram dulu. Kemudian antara 6 tujuan ni ada satu amalan namanya niat ihram. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, kita pun bertalbiah. Jom talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Muka surat 12. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ustaz, kita orang dah buat umrah, kita orang nak buat haji. Okey, buat amalan yang sama, just niat haji. Ikut nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ada pada muka surat 3 bawah tu. Ada pada muka surat 3 bawah tu. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana-Mu ya Allah. Kita pun naik bas. Kita Ustaz dah sebut dah pada pertemuan yang lalu. Pada muka surat 19 ada mapping dia. Muka surat 18 umrah, muka surat 19 ada mapping dia. Daripada Mekah, bawah tu peta perjalanan ibadah haji. Mekah nombor 1. Daripada Mekah kita dah pakai ihram, dah berniat ihram haji, kita pun naik bas menuju ke Arafah yang ujung sekali tu, muka surat 19. Peta kat bawah tu. Sampai saja di Arafah ni dia. Nak buat apa Ustaz? Kita orang dah sampai kat Arafah ni. Mari kita tengok definisi wukuf. Jamaah haji berada di pada Arafah walau sesaat, walau seketika. Pagi tadi Ustaz kira sehari hidup di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari di negara akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ustaz dah kira dah. Tuan-tuan cuba cek. So 1 saat hidup di akhirat berapa lama di dunia? 1 saat. Ustaz dah kira dengan kawan Ustaz bagi 48 hari. 48 hari. 1 saat berada di padang mahsyar, kan? Sama dengan 48 hari. Kiralah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada lagi fakta-fakta yang jadi dalam hadis. Kita akan berdiri di padang mahsyar. Di padang mahsyar, matahari 50,000 tahun dalam keadaan tidak berpakaian. No shelter. Pengalaman Ustaz peribadi, saya kira tuan-tuan khususnya kita yang membawa kereta tengah-tengah hari macam ni, kerana nak semayang Jumaat, kalau nak semayang Zuhur, kalau kita pergi masjid, kita kalau boleh cari nak parking bawah tu lah. Tapi yang bawah-bawah tu semua VIP. Kita orang awam biasa ni carilah kok mana ada pokok nak teduh. Allah, supaya kereta kita tak panas sangat. Masya Allah. Fakta di depan kehidupan kita ni, kita akan sama-sama serentak
Kami orang awam ni tak macam pulih-pulih, Masya Allah pulih dengan askarnya, kena berkawak padam. Tapi akan sampai satu masa serentak laki maupun perempuan berdiri di padang mahsyar menunggu giliran dihisap di padang mahsyar Allah SWT. 50 tempoh durasinya 50,000 tahun. Menariknya dalam ibadat haji, jemaah haji hanya hanya berada di padang Arafah seketika. Mula bila? Mula wukuf ni 9 hari bulan Zulhijjah. Contoh, hari ni 8 hari bulan Zulhijjah. Tengah hari besok 9 hari bulan Zulhijjah akan bermula waktu wukuf sehingga hari Ahad pagi subuh. Hari ni 8 hari bulan Zulhijjah. Petang ni selepas asar kita akan bergerak meninggalkan tempat kita ni menuju kepada Arafah. Sampai di Arafah malam ni, sampai maghrib misal kata, Ustaz, kita orang dah sampai dah maghrib, kata tengah hari Sabtu baru wukuf, kita orang ni malam Sabtu, so nak buat apa? Pra-wukuf. Subuh Sabtu di padang Arafah, duha Sabtu di padang Arafah. Nak buat apa Ustaz? Talbiyah, zikir, baca Quran, munajat. Dah Ustaz, orang rumah saya tak boleh sembahyang, zikir, selawat, doa. Jemaah wanita walaupun tidak boleh sembahyang, dia sudah pun berniat ihram, dia menjadi seorang jemaah haji. Hanya tak boleh sembahyang dan tak boleh baca Quran sahaja. Dan satu lagi, hanya tak boleh tawaf saja. Wukuf boleh, melontar boleh, mabit boleh. Ustaz makan lagi lah boleh. Kan? Tengah kita sembahyang orang makan. Kan? Tak ada masalah. Ini dia, berada di padang Arafah tengah hari Sabtu 9 hari bulan Zulhijjah, contohlah. Sehingga terbit fajar. Tapi biasanya tidaklah selama ni. Ini panjanglah, Zuhur sampai subuh. Berapa jam? Kita katakanlah Zuhur pukul 1, subuh pukul 6. Berapa jam? Cuba kira. Berapa jam? 1 tengah hari. Nak jumpa pukul 6 pagi besok, berapa jam? Berapa jam? Berapa? 17 jam. 17 jam hanya diperlukan 1 saat ni. Ustaz, saya dapat setengah jam je di padang Arafah. Boleh? Jadi tapi pengalaman Ustaz, biasanya jemaah haji akan tabung haji akan bawa jemaah haji, mereka berada lebih awal sebelum tengah hari, mungkin subuh, mungkin sehari lebih awal, dan biasanya maghrib jemaah haji akan meninggalkan Arafah kerana jemaah pun sudah pun melakukan amalan-amalan ini, sudah pun melakukan amalan-amalan wukuf dengan syarat-syarat. Sebelum nak berwukuf tu pastikan sudah ada syarat ni. Dan biasanya saya akan ingatkan, bayangkan di padang Arafah sekarang ni lagi setengah jam nak zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, alhamdulillah kita dah berada di padang Arafah. Namun saya nak minta jemaah cek sebab nak pastikan kejap lagi kita berwukuf dalam keadaan valid. Okey, tuan-tuan dah berniat haji semua, puan-puan? Sudah. Kalau dalam grup WhatsApp tu sila buat right, done. Dalam grup WhatsApp tu checklist dengan grup WhatsAppnya. Yang kedua, pastikan tuan dan puan tidak hilang akalnya. Cek kepala ni ada. Alhamdulillah Ustaz, tak terjatuh, puas saya jaga. Bukan jaga otak, jaga kepala, jaga akal. Maksudnya tak hilang akal ni maknanya sedar diri lah, waras. Kan? Tidak gila. Tidak nazak. Belum lagi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Walaupun 3 serangkai itu ada, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah sihat lagi. Siuman berada di pada, pastikan di mana sekarang. Share location. Share location, tengok ada kat mana. Alhamdulillah berada di padang Arafah. Berada di padang Arafah. Kita berada di padang Arafah walau seketika dalam tempoh waktu berwukuf. Dalam tempoh waktu berwukuf kita berada di padang Arafah.
Jadi pastikan, sebab ini ada pengalaman. Ada jemaah tu dia ketika berada di Padang Arafah, saya berada di Padang Arafah, dia kata, Ustaz, saya berada di Padang Arafah, boleh tak cek saya punya location? Saya kata, hantarlah location. Rupanya dia berada di luar. Saya kata, saya WhatsApp balik, tuan, gerak depan sikit. Dia tak tahu. Dia tanya kita sebab dia pergi rombongan lain, dan dia datang agak lambat sikit. Saya kata, gerak ke depan sikit. Kita cek balik, dia kat luar ni, cepat masuk. Pastikan berada di dalam sempadan Arafah. Boleh cek sempadan Arafah ni, kita boleh cek. Kita boleh tengok, buka map dalam handphone kita ni, kita boleh tengok lokasi dia. Apa nak buat di Padang Arafah? Masuk waktu semayang, semayanglah. Solat yang pertama, hal keadaan kita wukuf berada di Padang Arafah, ialah solat zuhur dan asar. Bayangkan hari ni, hari wukuf. Kita sudah pun berada di Padang Arafah. Zuhur tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bermakna masuk waktu zuhur, bermakna masuk waktu wukuf di Padang Arafah. Waktu yang paling afdal berdoa sekali seumur hidup bagi kita as a muslimah, mukmin, mukminah. Dalam seluruh kehidupan kita, umur kita 60-70 tahun, waktu kita pergi haji, waktu hari wukuf tu, waktu yang paling afdal berdoa. Berbanding dengan hari lain, seminggu sekali hari Jumaat, ada malam raya, raya haji, raya Aidilfitri, ada Adha, nisfu Sya'ban, itu tahunan. Yang ini sekali seumur hidup. Jadi sebab tu masuk buku ni memang kena jaga betul-betul. Kita ready daripada sekarang. Alhamdulillah Ustaz, saya terpilih tahun ni, so ready daripada sekarang untuk kita dapatkan that moment betul-betul, kita grab betul-betul, kita pegang betul-betul. So sembahyang zuhur betul-betul, sembahyang zuhur berjamaah betul-betul. Kalau dapat saf yang pertama, kita saf kedua. Ada saf pertama tu kosong. Kalau dia buka tender lah untuk saf pertama, sebut harga, bagi. Orang perempuan, ibu-ibu pesan dengan suami kita yang dah pergi masjid, bang, abang pergi saf sembahyang awal tadi, saf berapa? Adalah tak tahu, tapi belakang, bang, pergi depan sikit. Pergi depan sikit. Galak pergi ke depan. Sekarang ni musim-musim pandemik ni, saf satu dah semakin terhad lah, sebab dah berjarak kan. Kalau lah dulu biasanya, ini masjid kita ni besar lah, tapi bila dah jarak tu, dia semakin sedikit. Jadi bila semakin sedikit, semakin mahal sebut harga tu. Kena datang lebih awal lagi. Lebih awal pun kena awal sikit je, kita dah dapat dah semayang soft-soft yang awal. Jadi dapatkan semayang zuhur, semayang asar dengan sempurna. Semayang sunat, qobliyah, ba'diyah. Perbanyakkan talbiyah. Ini banyak orang salah anggap, Ustaz, saya bukan tak nak talbiyah, mutawif saya dia tak talbiyah. Salahkan mutawif. Talbiyah ni peribadi punya. Kalau ada mutawif, tolong pegang mic, labbaik Allahumma labbaik. Mutawif tu buat macam ni, labbaik Allah. Itu okey. Tiba-tiba kalau grup kita tu, tah mutawif dia terhilang suara ke apa ke, ataupun mikrofon dia hilang ke apa ke, kita tunggu mana mutawif, dah tak tunggu dah. Kita jalan talbiyah sendiri. Kita sendiri talbiyah, labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Talbiyah. Penuhkan masa dengan talbiyah. Selang-seli talbiyah, Ustaz, 3 kali talbiyah nak buat apa? Berhenti kejap, doa. Habis doa, sambung talbiyah. Ataupun lepas tu selang-seli dengan zikir. Kemudian talbiyah lagi, kemudian doa, pusing. Penuhkan masa kita. Biasanya di lead oleh mutawif kita lah. Mutawif kita lead. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini di bulan berzikir di padang Arafah. Berzikir. Contoh zikir apa contoh zikir? Sama-sama tuan-tuan, kita zikir. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Lain?
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. So, banyak zikir. Ustaz, macam mana nak tengok zikir ni? Dalam YouTube ya. Pasang type kat YouTube zikir munajat. Kita dah boleh latih mulai sekarang. Setengah jam sebelum tidur, kita dah tak ada komitmen lain, kita pasang YouTube zikir munajat, zikir-zikir bacaan ayat suci Al-Quran. Kita boleh latih sehingga kita boleh bawa secara peribadi nanti di padang Arafah. 9 bulan Zulhijjah, itulah aktiviti dia, doa, munajat, dan rukun seterusnya kita akan melaksanakan ibadat tawaf. Okey, untuk tawaf ni nak minta jemaah buka pada muka surat 14. Cuba tengok muka surat 14. Ibadah tawaf. Yang ni tawaf haji ya, tawaf. Apakah definisi ibadat tawaf? Buku kita yang kecil ni dan juga slide depan ni lengkap. Apakah definisi tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 keliling, bermula dari penjuru Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Tawaf. Jadi tawaf ni kita boleh tengok dalam YouTube pun boleh. Kita type je tawaf. Tawaf live, kita boleh tengok tawaf live apa yang berlaku sekarang. Dan kita akan tengok ada dua keadaan. Orang bertawaf pakai ihram, ada orang tawaf pakai baju biasa macam kita pakai sekarang. Dan beza tu. Orang yang pakai tawaf dalam keadaan ihram, itu tawaf umrah. Kalau musim haji, tawaf umrah atau tawaf haji. Dan dalam musim-musim biasa ni Ustaz, tawaf sunat. Boleh tak pakai baju, pakai seragam polis tawaf? Boleh? Boleh tak pakai baju, pakai menutup aurat Ustaz, tapi pakai jogging, tapi pakai menutup aurat? Boleh. Untuk orang lelaki tak ada masalah. Pakaian yang kita pakai sekarang? Boleh. Namanya tawaf sunat. Namanya tawaf tahiyatul bait. Ada kemungkinan jemaah tu buat tawaf wada', tawaf perpisahan. Jadi itu dari segi pakaian. Dari segi jenis-jenis tawaf, ni dia. Ada tawaf rukun, tawaf ifadah. Ada tawaf kudum, tawaf selamat datang. Ada tawaf wada', tawaf wida', tawaf selamat tinggal. Ada tawaf sunat. Namun asasnya berkongsi dengan syarat-syarat yang sama. Orang yang nak mengerjakan tawaf, pastikan suci hadas. Suci dari sebarang hadas. Kemudian suci pakaian, badan, tempat tawaf. Bermakna macam semayang lah. Kena ada wuduk. Tengah tawaf terkentut, kena berhenti tawaf. Kena patah balik, ambil wuduk, kemudian patah balik, sambung balik tawaf dia. Nak tanya, sambung pusingan seterusnya ke ataupun start daripada awal? Contoh semayang isyak, kita terkentut pada rakaat ketiga, berhenti kan? Berhenti, ambil wuduk, sambung balik rakaat ketiga ke start pada awal? Dah kena perangkap dah kan? Tak pastilah Ustaz. Contoh lain, tak payah contoh tu je lah. Jawapannya, kalau bab semayang itu kelainan sikit. Kalau semayang kita kena start daripada rakaat ketiga ke rakaat pertama? Kan? Rakaat pertama lah. Kalau start semula daripada rakaat ketiga, kalau start semula daripada rakaat ketiga tu lain macam tu. Kan? Permainan bahasa tu. Kan? Ada pun tawaf, menarik tawaf. Ustaz, saya pusingan keempat, tiba-tiba kentut lah kan. Saya dah ambil uduk. Sekarang ni saya nak start daripada awal ke pusingan 4? Menariknya, tawaf ni start daripada pusingan yang keempat. Awal pusingan 4. Sebab batal tawaf tu semasa pusingan yang keempat. So, kena start daripada awal 4. 3 yang terawal tu valid. Sah. Dah kira lulus. Kena sambung awal 4. Masya Allah, itu satu keringanan.
Kalau tak jenuh menarik juga. Kenapa tak start berdawah? Jenuh. Tawaf ni dia nampak mudah sebab orang beratur dulu nak tawaf kena berebut-rebut, kena berpusing. Kan take time. Syarat tawaf sama dengan syarat semayang dalam bab menutup aurat. Kena tutup aurat. Tadi dah awal lah, suci daripada hadas besar, bermakna wanita haid, wanita dalam keadaan istihadah tidak boleh melaksanakan ibadah tawaf. Kena tunggu bersih dulu baru boleh mengerjakan ibadat tawaf. Baru boleh mengerjakan ibadah solat. Syarat seterusnya menutup aurat. Menutup aurat bermakna jemaah yang solat dalam keadaan tidak menutup aurat, tawaf dalam keadaan tidak menutup aurat, tawafnya, solatnya tidak sah, batal. Kalau tengah-tengah tawaf aurat terbuka, kena cepat-cepat tutup. Macam mana nak contoh dia? Kita yang lelaki pakai pakaian ihram bahagian bawah, tiba-tiba angin kuat tiup, cepat-cepat tutup, dimaafkan. Tapi kalau angin kuat tiup, kita pun kata biarlah, nak buat macam mana, angin nak masuk kat bahagian bawah tu, kasih sejuk sikit musim panas ni. Yang tu ada duration itu, yang tu batal tawaf kita. Kita kalau sengaja berdosa istighfar, tutup balik dan tak balik daripada awal. Ni dia boleh membatalkan tawaf. Kalau kita onkan saja dalam tempoh tawaf tu, tawaf kita tak valid ni. Yang ni kena hati-hati. Kemudian bermula tawaf tu daripada penjuru Hajar Aswad. Ni ada gambar ni. Mana penjuru Hajar Aswad ni? Gambar lama ni. Sebelum tahun 2004, siapa pernah pergi umrah sebelum tahun 2004, dekat bawah dataran tawaf ni ada tempat minum air zam-zam. Alhamdulillah saya sempat. Sebelum ditutup 2004 dia akan ditutup, akhirnya tidak ada dah, semua adalah kawasan lapang dah. Ini gambar lama ni, gambar ni rare. Ini penjuru Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad, jemaah akan memulakan tawaf di penjuru Hajar Aswad. Ni pintu Kaabah, ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Jemaah akan mula dari sini, permulaan tawaf, dan berakhir 7 pusingan. Masuk awal 8. Bagaimana pelaksanaannya? Pertama, lakukan gerakan istilam. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kat gambar ni, contoh saya berdiri kawasan ni, saya memberi Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun pandang dia Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan pergerakan dia. Boleh tengok dalam buku kita ni, nota ada sertakan. Poin yang pertama tu, mulakan ibadah tawaf dengan niat sahaja aku mengerjakan tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Lalu kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahi wallahu Akbar, Allahumma. Saya baca, jemaah ikut. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni penjuru Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hati saja aku mengerjakan tawaf haji 7 pusingan kerana-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berpusing sambil berzikir sampai kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pusing, 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan. Bawah tu ada pedoman. Pusingan pertama nak baca apa? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ulang istighfar. Pusingan kedua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pusingan keempat, selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim
Pusingan keempat, pusingan ketiga, pusingan keempat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah, maha suci-Mu ya Allah. Pusingan kelima, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pusingan keenam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Panduan ni sangat membantu bila dia akan sampai pengalaman kalau kita pergi suami isteri, salah seorang mesti lupa pusingan yang keberapa. Teka, suami ke isteri yang akan lupa? Siapa yang tanya, siapa yang kena tanya? Siapa yang mudah pelupa? Kalau sembahyang berjemaah, tak berlaku lah kan. Sembahyang Jumaat suami lupa rekat yang rekat berapa dah ni? Melampau lah kan. Ini cerita tarawih waktu tahun lepas. Tahun ni insyaAllah masjid surau buka lega sikit kan. Kes-kes imam lupa rekaat, susah lah nak tanya macam ni. Takkan nak WhatsApp kan, berapa rekat berapa ni. Masa tawaf ni kalau berlaku, boleh berbual. Boleh, suami boleh tanya isteri, isteri boleh tanya suami, yang pusingan kau berapa dah ni? Boleh, tak batal tawaf. Masa tawaf boleh berbual, boleh bercakap, tapi dalam keadaan yang biasalah, bukan lelet-leret. Dia kena ambil yang pusingan berapa ni? Kan, isteri biasanya ingat, suami tanya pada si isteri tanya pada suami. Isteri mungkin boleh jawab, ataupun kalau dah pakat awal-awal macam ni, isteri just kuatkan saja. Contoh pusingan yang kelima, isteri kata alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, lima. Alhamdulillah. Sebab dah lock awal-awal dah. Kita dah muafakat. Mula-mula pusingan pertama, okey, macam mana pun pusingan pertama kita kena banyak istighfar. Nah, sebab pusingan jauh tu, kita sempat bukan sekali dua, boleh puluh kali. Silap-silap boleh 100 kali beristighfar. Celah-celah istighfar tu kita terjemahkan. Ya Allah, di pusingan pertama aku ini, wahai Allah, aku beristighfar, mohon taubat, mohon ampunmu, wahai Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, aku banyak dosa. Boleh tak tawaf berdoa dalam bahasa kita? Boleh? Bahasa Arab memanglah. Lepas tu kita terjemahkan, boleh? Ya Allah, aku masuk pusingan yang kedua ni, wahai Allah, tadi aku dah ucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, kuatkanlah imanku dengan la ilaha illallah ini, wahai Allah. Kelak nanti menjelang kematianku, berikanlah lidah ini kemudahan, mulut ini kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai gitu pusingan. Ya Allah, inilah bumi Mekah, bumi yang mula-mula sekali diperdengarkan kalimah la ilaha illallah 1400 tahun dulu. Kekasih buah hati kami Nabi Muhammad SAW lah yang memperjuangkan kalimah la ilallah hari ini sampai la ilallah tu kepada kami, dan kami sampai pula kat sini untuk kami mengumandangkan penuh kesyahduan. Terimalah la ilallah ini, wahai Allah, dari hamba-Mu yang berdosa ini. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Pusingan kedua. Pusingan ketiga kita berselawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya. Pusingan ketujuh, open table. Nak baca apa Ustaz? Nak ulang balik pusingan pertama sampai pusingan 6 pun boleh. Nak berdoa apa saja pun boleh berdoa. Ya Allah, pusingan yang terakhir yang ketujuh ni, aku nak berdoa padamu, ya Allah. Aku nak minta kebaikan dunia dan akhirat. Ini aku datang bersama dengan isteriku, bersama dengan suamiku, bersama dengan jemaah haji lain. Mohon haji yang mabrur, dikurniakan haji umrah yang mabrur. Teringat anak-anak di rumah, keluarga, harta benda di tanah air, anak-anak di tanah air, ya Allah, selamatkan mereka semua dalam pemeliharaanmu, ya Allah. Harta benda semua, doa lah. Teringat mak ayah, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doa lah kita kat Mekah. Doa kat Mekah ni mustajab. Kena pula masa kita dalam keadaan ihram, bulan haji di padang Arafah. Doa lah. Doa untuk kita yang masih hidup, doa untuk arwah yang sudah pergi. Doa sampai, doa memang sampai. Arwah-arwah yang dah, hari Jumaat ni selalu kita teringat arwah-arwah, kita doakan. Kalau kita malaslah doa, antara benda yang boleh menyebabkan kita rajin berdoa, teringat arwah-arwah yang banyak jasa kepada kita. Kalau teringat arwah yang banyak jasa kepada kita tu, yang didikan mereka, doa mereka kita jadi bagus macam ni, tak menyebabkan kita trigger untuk doa, tu jahat sangatlah. Mereka sangat mendambakan doa kita. Arwah mereka sedang berdoa, tapi doa mereka tidak valid. Seumpama menjaringkan gol selepas whistle penamat.
Ada pengalaman tak menjadikan gol selepas wisuda penamat? Gol ke tak gol? Nak tanya yang ada pengalaman. Yang tak ada pengalaman, boleh tanya yang ada pengalaman. Gol ke tak gol? Walaupun gol tu cantik. Oh, cantik Zat. Oh, jaringan dia cantik. Dia bola tu berpusing-pusing Zat. Tapi whistle dah penamat dah. Memang tak gol. Itulah yang berlaku kepada arwah sekarang ni. Mereka sedang berdoa. Tapi berdoa tak ada. So, apa yang mereka harapkan? Kita lah. Waris dia. Anak cucu cicit. Nenek kita dah meninggal, tok kita dah, nyang-nyang kita dah meninggal, doa untuk mereka. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi perjalanan tawaf ni, semasa tawaf berdoa. Doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa kita, boleh, tak ada masalah. Ustaz, saya tak nak doa, saya nak doa dalam hati, boleh. Tak ada masalah. Diam je Ustaz. Saya pergi tawaf dengan pakcik saya, dia diam je Ustaz. Sah ke tawaf dia? Saya rasa dia doa dalam hati. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Okey. Ini dia. Sambil-sambil talbiah, sambil-sambil tawaf pun nak talbiah pun boleh. Okey. Apa nak buat semasa tawaf? Berjalan kaki pun boleh pahala. Tengok, saja Tuhan nak bagi. Saja je Tuhan nak bagi. Kenapa dikaitkan isu berjalan kaki? Sebab ada jemaah haji, jemaah umrah, semasa tawaf mereka memilih menaiki kenderaan. Dulu naik unta, dulu naik kuda. Option yang jemaah yang ada. Zaman sekarang tak adalah. Zaman sekarang yang terbaru, yang taklah terbaru, yang baru naik skuter. Skuter yang basikal, motor elektrik tu ada kat Mekah ada. Kan, boleh, tapi bukan kat situ, dia naik kat atas. Ada track dia. Oh, Ustaz, saya sakit kaki dengan mak saya. Saya nak teman mak saya. Padahal dia pun malas nak tahu, dia nak boleh lah naik skuter. Ada skuter 2 orang boleh bawa, ada yang seorang-seorang. Yang lepas pandemik ni saya tengok ada video tu, dia tak bagi skuter yang 2 orang. Seorang-seorang kan, sebab isu penjarakan sosial tu. Kan naik 2 orang ni tak cukup satu. So dah dia skuter seorang-seorang. Macam-macam dah dia sampai. Saya rasa macam tu, siapa yang supply skuter 2 orang tu rugi kan. Skuter seorang-seorang pula. Masya Allah. Ada kawan-kawan saya Indonesia ada pergi umrah, diorang cerita tu. Skuter satu-satu. Masa tawaf dan masa sa'i. Tapi kalau kita berjalan kaki, kita dapat pahala yang lebih. Sebab yang berjalan kaki mendapat pahala yang lebih berbanding dengan menaiki kenderaan. Kemudian beritibak semasa pelaksanaan ibadat haji, iaitu pakaian ihram lelaki. Ada gambar ni, itibak ni macam mana? Itibak tu dia, nampak ni pakaian ihram lelaki. Itibak mendedahkan bahu kanan, mendedahkan bahu kanan, berjalan ke hadapan. Ini beritibak. Itu termasuk juga amalan sunat semasa tawaf. Berlari-lari anak bagi jemaah yang tawaf diiringi dengan sa'i. Masa kita tawaf tu, lepas tawaf ni ada sa'i. So 3 pusingan pertama sunat berlari anak. 7 pusingan tu, masa kita tawaf 7 pusingan tu, 3 yang pertama tu sunat berlari-lari anak bagi jemaah lelaki. Sunat berlari-lari anak. Hukumnya sunat berlari-lari anak. Bagi jemaah wanita tidak, just berjalan sahaja. Berdoa, berzikir berturut-turut. Waktu tawaf tu 7 pusingan tu berturut-turut, one shot. Hukumnya sunat. Maksudnya apa? Ustaz, saya 4 pusingan saya letih Ustaz. Saya nak berehat sekejap, nanti 3-4 jam, ataupun saya nak balik hotel saya sekejap Ustaz. Ataupun ada kawan kita ni, masa dia buat tawaf tu tengah malam, dia mengantuk. Ustaz, saya sempat siap 5, saya balik nak tidur lah. Besok lah lepas subuh saya nak sambung balik. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab tawaf 7 pusingan tu tak syarat berturut-turut, tidak syarat. Tapi kalau buat berturut-turut, one shot, itu mendapat pahala. Mendapat pahala. Bermakna ada optional, ada pilihan. Dalam keadaan biasa, kita buat, biasanya kita akan buat direct 7 pusingan terus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibadat tawaf selesai, dapat plus. Dapat pahala plus. Bagi mereka yang uzur, sah, tidak mendapat kelebihan, tak apa, tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala tengok niat kita. Ya Allah, aku memang nak buat 7 pusingan betul, tapi kaki aku sakit, ya Allah. Seorang lagi, ya Allah, aku tak sakit, tapi mak aku sakit.
Kalau aku selesaikan 7 pusingan, nanti berasa hati mak aku tunggu. Tapi aku ikut mak aku, mak ayahku. Wahai Allah, kau mahu tadi tak apa sihat, aku nak teman. Dia sempat buat 4, aku pun buat 4 juga. Aku nak teman mak ayah aku balik. Besok aku datang. Kau mahu mengetahui Allah. Kita mengadu pada Allah. Kan? Allah Ta'ala akan berikan pada kita pahala. Contoh lain, kita nak buat puasa sunat. Tiba-tiba hari yang kita nak puasa sunat tu ada tetamu istimewa datang dan kita terpaksa berbuka. Dan berbuka melayani tetamu yang datang tu pun merupakan satu amalan yang sunat. Kita mengadu pada Allah, ya Allah, aku nak menyantuni. Ni pak mertua aku datang, wahai Allah. Aku memang nak puasa sunat hari ni, tapi aku nak santuni. Ya Allah, kurniakanlah aku pahala 2 sekali. Boleh? Dapat. Kita dikira mendapat pahala puasa sunat walaupun pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari kita berbuka puasa, sebab kita buka puasa tapi mendapat pahala puasa. Ini niat kita penting. Tawaf dengan khusyuk. Tawaf dengan khusyuk tadilah zikir. Nak khusyuk macam mana Ustaz? Kalau sembahyang yang tak bergerak pun payah nak khusyuk. Sembahyang, tengah sembahyang, hati kita menerawang sampai rawang perdana. Ambil kau. Kan, semayang. Pengalaman kita sendiri bersemayang payah. Diganggu oleh syaitan. Ada syaitan khusus masa semayang ni. Ada satu syaitan khusus untuk ganggu orang semayang. Dan Nabi beritahu nama dia. IC je Nabi tak beritahu. Nama dia Khinzab ataupun Khinzib, nama syaitan. Dia memang kerja kita sampai jemaah itu lupa rakaat. Dalam semayang lupa rakaat. Dalam semayang lupa dah baca Fatihah ke belum. Dalam semayang lupa dah baca tayat akhir ke belum. Yang lebih malang lagi, dalam semayang lupa dah habis semayang ke belum habis semayang. Ya Allah. Kalau sujud tu satu rakaat ada 2 kali sujud. Ini sujud kali pertama ke sujud kali kedua? Dia boleh pergi sampai tahap gangguan. Itu masa semayang. Masa tawaf yang bergerak. Tengah tawaf ni kita akan jumpa orang lain, tengok orang lain macam-macam. Mata ni memandang macam mana pun. Inilah dia mujahadah yang perlu kita latih diri kita dengan zikir. Lepas tu jangan kosong, jangan senyap. Zikir, fokus. Zikir ni apa yang kita sebut tu menjadi apa yang kita ingat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita sebut tu, yang tu yang kita ingat. Tiada Tuhan melainkan-Mu, wahai Allah. Tiada Tuhan melainkan Kau, wahai Allah. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun denganmu, wahai Allah, daripada sebarang dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, wahai Allah. Jadi tawaf dengan khusyuk, apa dia? Ada zikirnya, ada doanya, ada selawatnya. Selesai tawaf, kita semayang sunat tawaf. Ini dululah gambar-gambar lama lah. Okey, selepas ibadah tawaf ada satu ibadat namanya ibadah sa'i. Muka surat sebelah ni, muka surat 14-15 ada ibadah sa'i. Apakah itu ibadah sa'i? Berjalan berulang alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ada 2 bukit tepi Kaabah. Dalam kompleks Masjidil Haram ada 2 bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Ada 2 bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Berjalanlah berulang alik. Mula daripada Bukit Safa dan Marwah. Kisah bermula. Ni kisah 1, 2, 3, 4. Berapakah jarak di antara Bukit Safa dan Marwah? 5. Berapa jarak? 6. 7. Berapa jarak antara Bukit Safa Marwah? A. 420 cm. A. B. 420 meter. C. 420 kilometer. Benar tu. Berapakah jarak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah? Sentimeter, meter, kilometer. Ambil lah yang sederhana kan, senang. 420 meter. 420 meter antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itu jarak dia. Kalau kali 7, hampir 3 kilometer. Jemaah yang menyelesaikan ibadah sa'i, dia sudah pun berjalan hampir 3 kilometer. Sangat bagus untuk jantung anda.
Ibadah tawaf, ibadah sa'i, ibadah umrah, ibadah haji ni banyak berjalan. Daripada penginapan hotel, tempat tinggal jemaah haji nak pergi ke masjid saja, kita terpaksa berjalan. Tidak ada seorang pun bawa motosikal. Kan? Paling tinggi pun bawa, Ustaz saya bawa ayah saya tak berapa sihat, wheelchair lah. Kalau tak bawa pun, kalau sakit kat sana, beli wheelchair kat sana. Makin kita banyak berjalan kaki. Kalau lambat-lambat jalan, still kena jalan kaki juga. Sebab tu memang jemaah haji memang tahun ni saya nampak dengan adanya pandemik ni, memang nak cari jemaah haji yang sihat-sihat. Jagalah kesihatan. Kita memang akan datang ni memang untuk pergi haji kena muda, sihat. Kalau berumur, sihat, dalam pertimbangan. Dalam pertimbangan. Ia memang kena jaga bab-bab kesihatan ni, sebab itu modal terbesar kita untuk pelaksanaan ibadah haji yang sempurna dari segi fizikal dia. Adapun sempurna dari segi dalam itu kita top up dari segi penghayatan ibadah ni. Ibadah Bukit Safa dan Marwah ni adalah ibadah rukun umrah dan rukun haji. Dalam haji ada rukun sa'i, dalam umrah pun ada rukun sa'i. Jadi sejarah ibadah sa'i ni mengingatkan kita berkaitan dengan isteri kepada Nabi Ibrahim AS, iaitu Hajar AS. Bagaimana pelaksanaan ibadah sa'i? Pertama, sa'i dikerjakan selepas selesainya ibadah tawaf. Kena selesai tawaf dulu. Once bila kita tengok orang sa'i, boleh type saja dalam YouTube. Mulai sekarang kena rajin-rajin pergi kat YouTube, type tawaf, type sa'i, kita akan tengok nota yang kita ada ni dengan pelaksanaan. Jadi bagaimana nak mulakan ibadah sa'i? Pergi ke Bukit Safa dulu. Ustaz dah sampai dah Bukit Safa. Berada di Bukit Safa. Contoh sekarang ni Ustaz pun dah berada di Bukit Safa, di bukit lah, kaki Bukit Safa. Kaabah di sana, Bukit Marwah di sana. So kita menghadap ke arah Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun dengan niat nanti sahaja aku mengerjakan ibadah sa'i umrah. Kalau umrah lah. Kalau haji, sa'i haji karenamu ya Allah. Kaabah ke arah sana. Kita pun bismillah, Allahu akbar walillahil hamd. Nanti sahaja aku mengerjakan ibadah sa'i umrah karenamu ya Allah. Kalau sa'i haji, sahaja aku mengerjakan sa'i haji 7 bersinga Safa Marwah karenamu wahai Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Kita pun betulkan kaki kita, bismillahirrahmanirrahim. Kita turun daripada Bukit Safa, kita pun berjalan menuju ke Bukit Marwah. Pakaian kita pakaian ihram. Hal keadaan kita berwuduk. Jadi kita pun bergerak 420 meter nak sampai ke Bukit Marwah. Sepanjang perjalanan kita akan jumpa lampu hijau, lampu LED hijau. Bagi kita yang lelaki, sunat berlari-lari anak. Ni dia, tengok dilakukan sa'i selepas tawaf. Sa'i ni dia mesti tawaf, mesti selepas tawaf. Dia tak boleh sa'i berdiri dengan sendiri. Sebab tu tidak ada sa'i sunat. Ustaz, orang lain semua buat tawaf sunat, saya nak buat sa'i sunat lah Ustaz, boleh tak? Saya kata tak boleh. Kenapa pula Ustaz? Kalau tuan buat juga sa'i sunat, itu adalah sa'i penat, bukan sa'i sunat. Sebab sa'i sunat tak ada dalam buku. Dalam buku operasi, SOP, file meja, tak ada kerja tu. Kita pergi reka kerja tu, maka bida'ah lah kita. Benda tu tak ada. So macam mana Ustaz? So sa'i ni dia mesti selepas tawaf. Kalau kita buat umrah, sa'i umrah selepas tawaf umrah. Kalau kita buat sa'i haji selepas tawaf haji. Kalau kita tengok orang sa'i, faham kita kalau kita tengok dalam gambar ni, muka surat 15 ni, orang sedang bersa'i, fahamlah kita tadi sebelum buat sa'i dia dah buat tawaf. Dia adalah alumni jemaah tawaf. Ataupun mungkin Ustaz dia buat sa'i pagi lah Ustaz, maknanya mungkin malam tadi sebelum tidur dia dah selesaikan tawaf, lepas tu dia balik tidur, kemudian pagi dia buat ibadah sa'i. Begitulah seterusnya. Syarat yang kedua, bermula di Bukit Safa. Memanglah checkpoint dia mula di Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah. Kemudian dari segi pelaksanaan, pastikan kita berada di lokasinya. Kita mesti berada di Bukit Safa, betul-betul Bukit Safa, bukan jadi-jadiannya Bukit Safa.
Sebab ada orang tak nak, Ustaz sini ramai lah Ustaz, saya nak duduk, saya nak pergi kat luar komplek ni, tapi seiring tak boleh. Track dia, ini track dia. Kan ramai tak ramai, tunggu lagi di dalam kita. Bukit Sofa, sana Bukit Marwah, ikutlah perjalanan dia, track dia. Tidak boleh ambil track yang lain. Dan pastikan sampai betul-betul di checkpoint dia. Jangan skip-skip. Tidak ada skip-skip. Mesti berada di Bukit Sofa, mesti sampai di Bukit Marwah. Kemudian pastikan niat kita kerana Allah sepanjang tempoh sa'i, sepanjang tempoh tawaf. Pernah berlaku semasa tengah-tengah sa'i, kita tengah berjalan dengan ramai satu keluarga orang sa'i umrah tengah-tengah, dan zaman ada handphone, mana handphone. Masalah ni ada handphone ni memang masalah kalau dia 3-4 orang satu keluarga tengah-tengah sa'i, dia datang seorang ni dia ke depan sikit, dia ambil gambar. Ibu. Dia masalah selfie, masalah buat video masa tawaf, masa sa'i ni masalah. Bayangkan tengah bergerak sa'i, jemaah yang sedang bersa'i, dia ke depan sikit, dia dah pusing badan dia. Kan dah jadi dah lain dah. Ni semasa tawaf kita juga. Jadi hati-hati isu-isu mengambil gambar ataupun mengambil video semasa tawaf, semasa sa'i. Ustaz ada, saya ni YouTuber Ustaz, saya nak, okey, kalau nak buat konten apa ke, nanti setelah selesai tawaf yang official, sa'i yang official, pergilah buat tawaf. Tapi bukan tawaf lah, orang lain tawaf, kita dah tawaf sunat tadi. Yang ni jalan, just jalan. Lepas tu nak sharing doa ke apa, yang tu boleh. Jangan semasa official tawaf itself dengan sa'i yang official. Dia mengganggu kita punya keabsahan ibadat itu. Jadi kena jaga. Kemudian pastikan cukup 7 kali pusingan dengan yakin dan dikira Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, begitulah seterusnya. Maka berakhir di sana, di Bukit Sofa. Itu ibadah sa'i. Ini dia track. Ini track ibadah sa'i. Dia ada 4 tingkat. Bawah tanah, atas tanah, tingkat 1, tingkat 2. Apakah perkara sunat nilai tambah yang boleh dikerjakan semasa ibadah sa'i? Berlari anak bagi jemaah lelaki apabila sampai di lokasi yang bertanda dengan lampu hijau. Menghadap kiblat sambil melambai bismillah Allahu akbar sampai di Bukit Sofa. Ni Bukit Sofa mula-mula bismillah Allahu akbar, sana arah kiblat. Sampai di Bukit Marwah sampai ni kita pun menghadap ke arah kiblat, bismillah Allahu akbar, kita pun patah balik. Sampai di Bukit Sofa balik, menghadap ke arah kiblat, bismillah Allahu akbar. Amalan sunat semasa ibadah sa'i. Keluar ke lokasi sa'i selepas tawaf tadi, waktu nak mula-mula nak masuk ke lokasi tawaf, ke lokasi sa'i melalui pintu Babus Sofa. Memperbanyakkan doa, zikir. Sunat berwuduk. Bermakna ni wuduk dalam tajuk sunat. Maksudnya apa? Tengah-tengah sa'i tiba-tiba terkentut, boleh teruskan sa'i. Boleh teruskan sa'i. Berbeza dengan tawaf. Tawaf kalau terkentut kena ambil wuduk, sambung balik tawaf. Adapun sa'i kalau terkentut ada 2 pilihan. Sama ada nak teruskan sa'i ataupun ambil wuduk. Kalau ambil wuduk dapat pahala tambahan. Jadi tawaf, syarat sah tawaf ada wuduk. Sa'i, syarat sah sa'i tak semestinya berwuduk. Sunat sahaja. Juga termasuk juga dalam bab sa'i ni, berturut-turut adalah termasuk amalan sunat. Boleh. Pusingan yang ketiga, Ustaz, saya lapar sangat lah, saya nak pergi sarapan dululah, lupa nak sarapan tadi. Lepas sarapan baru saya sambung pusingan ketiga sa'i 4, 5, 6, 7. Boleh tak? Boleh. Jadi sa'i tidak syarat berturut-turut. Tidak syarat berturut-turut. Ini gambar-gambar lama. Ni di mana kalau kasih jemaah melaksanakan ibadah sa'i, ni dia Bukit Sofa. Ni gambar kompleks Masjidil Haram. Tengah-tengah ni Kaabah. Lepas habis tawaf tadi, tawaf umrah ke tawaf haji, kita akan bergerak menuju ke Bukit Sofa di sini, dan Bukit Sofa ke Bukit Marwah 420 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Bukit Marwah. Ini
Ini kompleks Masjidil Haram. Kalau dulu, kalau undur dari segi masa, hanya ada Kaabah, padang pasir, sini pasir, ada rumah orang Arab semua, sini ada bukit, sini ada bukit. Zaman berubah bermula dari zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar sebagai kerajaan telah membeli rumah-rumah pak-pak Arab dekat-dekat sekitar sini, Arab Quraisy. Lalu Sayyidina Umar buatkan sempadan Masjidil Haram. Tak daripada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman berkembang, akhirnya rumah orang Arab sudah dibeli oleh kerajaan, akhirnya jadilah hari ini khas menjadi tempat ibadah orang-orang Islam di seluruh dunia. Selesai antara rukun haji dan rukun umrah ialah bercukur bergunting. Dan satu lagi, bercukur bergunting. Bercukur bergunting pilihan untuk orang lelaki. Untuk orang perempuan bergunting sahaja. Apakah definisi bercukur bergunting? Mengguntingkan rambut atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut dengan cara bercukur ataupun menggunting. Ini termasuk dalam amalan rukun haji, amalan rukun umrah. Dalam kehidupan biasa kita hari ini, bercukur bergunting adalah amalan apa? Amalan kecantikan dia panggil. Mencantik, mengelok, merapikan diri kita. Sebab tu ada nama spa, ada nama salon, ada nama kedai gunting. Menarik amalan kecantikan peribadi personal lelaki dan wanita ni diambil dan dimasukkan di dalam kesempurnaan ataupun kemenjadian umrah dan haji. Jadi rukun haji dan rukun umrah. Subhanallah. Menggunting rambut, paling kurangnya 3 helai rambut paling kurang, ataupun paling maksimum botakkan dengan mencukurkan rambut di tubuh badan. Ini bagi orang lelaki. Orang perempuan hanya isu menggunting sahaja. Kalau dalam ibadat umrah, selepas sa'i, kalau dalam ibadat haji, selepas melontar jamrah kubra. Boleh tengok dalam muka surat 16. Cuba tengok muka surat 16, ada nota-nota. Muka surat 16 ada nota dia. Ada doa dia. Ada 2 kolom bawah tu, umrah dan haji. Umrah. Dalam ibadat umrah, bila waktu bercukur bergunting? Selepas sempurna ibadat tawaf umrah dan sa'i umrah. Kat mana lokasi nak guntingnya? Ada 3 option diberi kat situ. Sama ada nak gunting di Bukit Marwah, atau di kedai gunting, ataupun di bilik penginapan. Kita boleh pilih. Bukan tabung haji yang pilih kan. Kita boleh pilih sendiri. Kita dengan orang rumah kita. Kita, contoh pilihan pertama, nak gunting di Bukit Marwah, orang ramai sangat. Yang ramai sangat, jom pergi kedai gunting. Nak pergi kedai gunting ramai orang pula. Jomlah balik bilik hotel, abang gunting rambut ayang gunting rambut abang. Boleh. Still ada option, ada pilihan. Jangan tak gunting. Jangan dah balik Malaysia 2 bulan selepas pulang ke tanah air. Yang tak ingat ke kita tak gunting rambut lagi? Ya Allah, itu memang teruk sangat lah tu. Dah sampai Malaysia baru ingat. Waktu buka balik kan, handphone ni kan banyak gambar kan, dia tengok setiap masa ambil gambar, tengah ambil lepas habis sa'i tu, mana gambar gunting? Tak gunting. Ya Allah, jangan macam tu tuan. Sebab tu kalau kita pergi umrah ataupun pergi haji, kita ada grup kita. Grup kita biasanya ada Ustaz, ada mentawaf yang sentiasa mengingatkan. Kadang-kadang sekarang ni cara nak ingat dalam WhatsApp group je kan. Dalam WhatsApp tu dah habis umrah tu, ada satu mutawif masukkan dalam grup WhatsApp tu, okey, pastikan tuan-tuan checklist dan dia nak ingatkan kita supaya jangan terlupa dalam bab bercukur dan bergunting. Biasanya kalau pergi umrah by group, mutawif tu akan guntingkan rambut kita, akan tunjukkan supaya kita, semua grup kita, contoh kita pergi umrah dalam 30 orang, okay, semua sudah dipastikan sudah pun tawaf dengan sempurna, sa'i dengan sempurna, bercukur bergunting dengan sempurna. Muka surat 16 tu ada doa dia. Nak baca apa Ustaz masa bercukur bergunting tu ada doa tu. Atas sekali muka surat 16 tu saya baca jemaah ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma hadhihi nasiyati biyadik faj'al li
bikulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah waghfir li dhanbi ya wasi'al maghfirati amin. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allahumma hadhihi nasiyati biyadik. Ya Allah, inilah rambutku, ubun-ubunku di tanganmu. Ya, ini di bawah kekuasaanmu. Faj'al li bikulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Jadikanlah setiap rambut yang aku gugurkan ini cahaya yang akan menerangiku di padang mahsyar. Rambut kita ni bila Ustaz kata 3 helai rambut, saya rasa macam nak gunting banyak lah. Apa pandangan Ustaz? Saya kata gunting 3 tu minimum, gunting banyak-banyak. Apa kelebihan gunting rambut banyak-banyak Ustaz? Satu rambut, satu amal kebaikan di tanah suci, gandaan dia 100,000. Satu rambut bermakna kita gunting 100,000. 2 rambut, 3 rambut, lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Rambut yang kita gugurkan kerana Allah akan memberikan cahaya menerangkan kita di padang mahsyar nanti. Kan? Jadi selalu berlaku jemaah lelaki biasanya diorang teragak-agak nak bercukur botak. Sayang dengan rambut. Saya kata sayang dengan rambut, rugilah. Sayang dengan rambut tak ada memberikan kesan. Kita sayang dengan masa depan kita. Kita akan berhadapan dengan kegelapan kubur. Kita akan berhadapan dengan kesusahan, penderitaan, kepayahan di padang mahsyar. Tiba-tiba dalam kita melakukan ibadat ada ruang untuk kita membantu masa depan kita dengan gunting dengan cukur. Mana lebih elok? Mana lebih afdal? Dua-dua elok. Yang lebih elok bercukur bagi kita yang lelaki. Apa kelebihannya Ustaz? Rambut kita cukur kerana Allah. Kalau kita botak, mana rambut kita banyak, kita cukur, akan membantu kita kesusahan kita di padang mahsyar, seawal di alam kubur, di alam barzakh. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ambil peluang. Kan? Allah Taala berikan kita option. Allah Taala sedang menguji kita ni sejauh mana kita beriman dengan janji-janji dia. Kan? Beriman dengan keluasan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah, soft. Kita dah banyak kali dah kita tahu kelebihan sembahyang sunat sebelum subuh. Tahu belaka dah. Kita sembahyang subuh, tapi kenapa tak sembahyang sunat sebelum subuh? Rasulullah sebut dalam hadis sahih, sembahyang sunat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan segala isi dia. Sembahyang subuh tak payah cakap lah, sembahyang sunat sebelum subuh. Hebat. Tapi janganlah kalau macam tu Ustaz, saya tak payah sembahyang subuh lah. Tak betul. Kan dah sembahyang sunat sekali dah, sembahyang sunat sebelum subuh, qabliyah, dan sembahyang subuh tu sendiri besar pahala dia. Kan kita tahu dah, tapi sejauh manakah kita nak beramal dengannya? Itu berkait dengan keimanan kita kepada Allah. Waghfir li dzambi, ampunkanlah dosaku ya wasi'al maghfirah, wahai Allah yang maha luas keampunan dia. Okey, bawah tu ada penerangan dia. Untuk ibadat umrah, kolom atas tu kadar rambut, kadar saiz helai rambut, menggugurkan dan menghilangkan rambut di kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Afdal bagi lelaki bercukur dan bergunting, bagi perempuan sekadar rambut sekadar seruas jari ni. Rambut panjang ada ruas jari ni. Panjang mana ruas jari ni? Janganlah pendek sangat. Kan panjanglah sikit. Paling kurang suruh jangan ceput dia. Kedekut sangat. Rambut sikit. Contoh kan. Gunting rambut paling minima sepanjang ruas jari kita ni. Ini cerita orang perempuan. Orang lelaki ambil more. Untuk jamaah, untuk haji, bila bercukur gunting ni selepas berlalunya tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Afdalnya di Mina selepas melontar jamrah kubra, di Mekah selepas tawaf haji dan sa'i haji. Lokasi di mana? Di dalam 2 situasi. Di Mina, di kompleks melontar jamrah di Mina ada tempat gunting rambut, ataupun di perkemahan Mina saling jamaah haji saling membantu antara satu sama lain. Kalau di lokasinya di Mekah, di persekitaran Marwah ataupun kedai gunting sekitar Masjidil Haram. Okey, bawah tu ada beberapa poin. Yang pertama, mengerat rambut dalam ihram dikenakan dam takhir takdir. Jadi semasa dalam keadaan ihram, masa tawaf, masa sa'i, masa di padang Arafah, tidak ada aktiviti mengerat rambut ataupun menanggalkan rambut. Mengerat dan menanggalkan rambut hanya setelah masuk waktunya. 2. Harga dam untuk sehelai rambut ialah secupak makanan. Contoh, semasa di padang Arafah, ini banyak kali berlaku, jemaah garu kepala. Ini padang Arafah ni.
3 helai rambut. Bawa rambut tu, jumpa. Ustaz, Allah Ustaz, rambut saya gugur lah Ustaz dekat Padang Arafah ni, macam mana? Saya kata, berapa helai rambut ni? 3 helai rambut lah. Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja lah Ustaz. Tak berdosa, kena bayar dam. Tak berdosa, kena bayar dam. Dam dia berapa Ustaz? Okey, selai rambut, cuba tengok tu. Selai rambut ialah secupak makanan. 2 helai rambut, 2 cupak makanan. 3 helai rambut, seekor kambing. Dah tangan ni berapa? 3 seekor kambing. Kalau pagi garu 1, petang tengah hari garu 2, malam garu 1. 1, 1, 1. Secupak campur secupak, campur secupak. Itu cara kira dia. Ustaz, orang perempuan, orang rumah saya mengadu rambut digugur lah Ustaz. Kalau gugur dengan sendiri, tak kena bayar dam. Yang dimaksudkan kena bayar dam ni, gugur dengan perbuatan. Di Padang Arafah tak ada kerja lain, beli korek hidung pula. Ya Allah. Korek hidung tu tak apalah. Dengan dia punya bulu keluar sekali. Dia tunjuk. Bawa jumpa Ustaz tak senonoh. Ustaz. Ya, ada cuma ni apa ni? Tadi saya korek hidung. Ya, dengan tunjuk. Kata tak semengah jemaah ni. Kan? Jadi, tak apalah yang tarik hidung tu tak apa. Itulah bulu hidung tu. Bulu hidung tu berapa ni? Sekejap saya tengok doain lah. Kan dia tak perasan. Jadi ada 2 helai rambut lah Ustaz. Okey. Sentak ke sekali tu waktu saya korek tu Ustaz. Jadi 2 cupak makanan kena bayar dam kepada fakir miskin di Mekah. Falsafah bayar dam di Mekah ni ialah falsafah belanja orang Mekah makan. Bab belanja orang Mekah saya yakin jemaah setuju dengan saya. Perkara yang paling best sekali makan orang belanja. Betul atau tepat? Kalau kita pergi makan, orang belanja best ke tak best? Best lah Ustaz. Kan? Tapi saya yakin jemaah setuju. Kawan kita yang belanja kita tu, dia lagi best. Kawan kita yang belanja kita tu, kan? Dia lagi best. Dia seronok tengok kita makan. Dia seronok. Kita memang seronok lah makan tak bayar-bayar. Kan? Kawan kita yang belanja tu lagi best. Saya cuba belanja kawan-kawan lain. Kita rasa seronok. Tangan kita gembira kan kita belanja. Oh Masya Allah. Dan Ustaz nak share kan, sebenarnya belanja orang Mekah makan, itu belanja orang Bukit Aman makan. Belum belanja orang Bukit Sofa dan Bukit Marwah makan. Lagi best. Belanja orang Mekah. Orang yang duduk, sebenarnya nak duduk Mekah bukan mudah. Saya ada kawan, dia berusaha duduk Mekah dan memang dia duduk Mekah 6 tahun. Lepas tu dia kata tak boleh dah Ustaz. Kita orang Melayu ni tak boleh, musim panas ke apa kan, kita tak balik Malaysia, ada hujan juga. Dia 6 tahun. Dia 6 tahun. Dan waktu 6 tahun tu saya pergi kat sana tu, saya antara orang yang dah berpeluang naik clock tower sebelum clock tower sekarang dah tutup lah. Yang clock tower dalam pembinaan. Berpeluang duduk naik ke atas tu. Masya Allah, barakallah. Dia lah sebab dia duduk situ, dia ada kenal dengan engineer orang Malaysia sana. So ada masa kita sampai sana, dia Masya Allah. Tapi sekarang dah balik lah. Tapi dia ada pengalaman 6-7 tahun tinggal di Mekah, bekerja di sana, berniaga di sana kan. Jadi tak boleh juga, dia kata tak boleh. Kita orang ni cuba nak bertahan lah. Banyak orang duduk kat Mekah ni orang betul-betul. So diorang ni duduk kat Mekah ni, diorang tidaklah boleh maju sangat. Kita kat luar negara macam-macam. Kat Mekah ni tak. So macam mana Allah Ta'ala nak pastikan mereka ni dapat keperluan yang paling asas? Allah Ta'ala susun dalam syariat dia. Kita yang buat umrah, buat haji, once ada kesalahan, top up dengan belanja orang Mekah makan dengan namanya membayar dam. Sistem ni sama dalam kehidupan kita hari ni. Cukup haul, cukup nisab, kita bayar zakat. Siapa yang dapat zakat antara asnaf itu? Orang fakir miskin. Kalau ikut sistem dia, orang fakir miskin jika dapat zakat, mereka pula diberikan latihan oleh pihak berwajib, mereka akan keluar daripada gelanggang asnaf dan mereka pula menyantuni orang lain pula yang miskin. Kalau ikutkan sistem betul-betulnya, tidak ada orang akan miskin. Kalau ikut pusingan betul-betul, dia ada sistem dia. Sistem asas dia ada, tinggal sistem sokongan. Jika buat betul-betul, insyaAllah selesai masalah masyarakat. Poin yang ketiga, dam takhir takdir ialah dam yang boleh dipilih. Pilihannya ditentukan sama ada menyembelih seekor kambing atau memberi fakir miskin
seramai 6 orang, setiap seorang 2 cupak makanan atau berpuasa 3 hari. Boleh pilih, Ustaz, saya tadi korek hidung 3 helai rambut lah, Ustaz. Ada tak option? Ada. Sama ada nak sembelih seekor kambing, pilihan pertama. Pilihan kedua, cari 6 orang fakir miskin, setiap fakir miskin tu 2 cupak makanan mau belanja dia. Ataupun pilihan ketiga, berpuasa 3 hari. Kalaulah tuan-puan kena, tuan-puan nak pilih mana? Biasa kita semua yang dalam dewan ni kena dam ni, dam menggugurkan rambut, 3 helai rambut serentak. Tuan dan puan nak pilih mana? A, menyembelih seekor kambing. B, cari 6 orang fakir miskin, setiap fakir miskin tu diberikan kepada mereka 2 cupak makanan. B. C, berpuasa 3 hari. Tuan-tuan pilih mana? A, B, C. Tanyalah harga dulu. Ustaz, berapa harga seekor kambing? Sekitar 400 rial. Kira RM400 lah. Ustaz, yang B tadi, cari 6 orang fakir miskin, berapa dia punya sebut harga dia? Okey, 2 cupak makanan dalam RM10. 6 orang fakir miskin bagi RM60. Okey, A, RM400. B, RM60. C, berpuasa 3 hari. Macam berapa harga puasa 3 hari? RM0. So pilih antara 3 tu. Mana nak? Ustaz, nanti dulu bagi kita orang terpilih pergi haji dulu. Jangan nak buka minda je. Dia akan sampai tersaran, kita dapat terpilih. Ustaz, tabung haji pilih untuk tak? Jemaah kena pilih. Ustaz, tolong pilih ke untuk tak? Puan lah pilih sendiri. Puan ada duit tak? Tak ada duit. Tak ada duit, pilihan 2 tu lah. Sama ada RM60 ataupun puasa. Kalau ada duit, why not settle kan? Nak settle ada 2, pilihan A ataupun B. Okey Ustaz, dah selesai gunting. Bawah ni cuba baca. Ustaz baca, jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi qada anni nusuki atini bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'ah warfa' li biha darajah waghfir li walil muhallikin wal muqassirin wali jami'il muslimin. Terjemahan tak ada tu. Terjemahan tak ada tu, nak minta jemaah tulislah. Alhamdulillah lah. Segala puja dan puji untukmu ya Allah. Allazi qada anni nusuki, yang telah membantuku menyelesaikan hajiku. Atini, kurniakanlah aku bikulli sya'ratin, pada setiap rambut yang gugur itu, hasanah, pahala kebaikan. Wamhu anni biha sayyi'ah, hapuskan dariku dengan ibadah ini dosa-dosa. Warfa'li biha darajah, angkatkanlah darjatku di sisimu ya Allah. Kita ni sebenarnya, kalau di kalangan kita sesama kita ada pangkat. Di PDRM ni ada pangkat. Nak buat macam ni memang macam tu lah. Tapi di satu angle lain, kita ni di sisi Allah sama. Allah pandang kita dengan bos kita sama. Allah Ta'ala pandang kita lelaki perempuan sama. Bezanya takwa. Allah Ta'ala pandang ayah dan ibu kita dengan kita selaku anak kepada ayah ibu kita, di sisi Allah sama. Sama je. Yang bezanya takwa. Allah Ta'ala pandang orang kaya dan orang miskin di satu keadaan sama. Yang berbezanya adalah takwa. Takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab haji begitu juga. Kan, tak semestinya orang besar buat haji dia dapat pahala besar, belum tentu. Once kita Allahu Akbar, kita sembahyang zuhur tadi, sebelah kita orang besar sama, 4 rakaat, 2 rakaat sembahyang Jumaat lah. Kalau sembahyang zuhur 4 rakaat sama-sama. Yang membezakan dia sejauh manakah kita bersungguh waktu sembahyang tu nak ingat Allah. Kadang-kadang kita dah banyak tinggi-tinggi jawatan ni, banyak benda nak fikir. Masalah dengan sembahyang tu kan, orang dah rukuk dah, kita tak rukuk lagi. Mana fikir masalah. Tapi kawan kita yang boleh ingat Allah pula, perjuangan yang tak selesai.
Lagi kita naik, lagi banyak tanggungjawab kita, naik tinggi jawatan kita, kadang-kadang semakin mengganggu tumpuan kita. Dia boleh jadi itu. Ataupun kadang-kadang dengan naik pangkat kita, lagi bertakwa kita kepada Allah. Itu pun ada juga kemungkinan, Masya Allah. Tuan-tuan dan jemaah mati ini kasih Allah, tengok muka surat 18, 19. Yang ni penjelasan tu ada pada muka surat 18, 19. Cuba tengok tu. Umrah kita pembina jiwa ni dia. Rukun dia. Cuba tengok rukun umrah. Rukun umrah ada tawaf. Dia ada niat, dia ada tawaf, dia ada sa'i. Dia ada bercukur bergunting, itu dia. Kan muka surat 18 tu. Kan ada niat umrah. Lepas niat umrah, ada tawaf umrah, ada sa'i umrah. Ni yang kita cerita ada bercukur bergunting. Ini dalam bab umrah. Kalau dalam bab haji muka surat 19 pun ada juga niat haji, wukuf di padang Arafah, ada tawaf muka surat 19 tu, ada sa'i dan ada bercukur bergunting. Ini rukun-rukun dan wajib haji. Okey, sementara tu Ustaz berhenti sekejap, kuat ada jemaah nak tanya. Yang ni okey. Yang ni gambar ni, cuba perhatikan gambar ni. Di mana gambar ni? Nampak tak belakang? Ini di padang Arafah. Di padang Arafah tadi. Padang Arafah ni kalau dalam rukun haji di mana? Apakah rukun haji yang dikait dengan padang Arafah? Jawapan? Wukuf di padang Arafah. Wukuf pada berapa hari bulan? Tadi kita dah sebut dah. Wukuf pada berapa hari bulan? 9 hari bulan Ramadan. Betul atau silap? Yang betulnya 9 hari bulan Zulhijjah. Kan 9 hari bulan Zulhijjah. Semua jemaah haji kena ada kat sini. Kalau tuan dan puan terpilih sebagai jemaah haji 9 hari bulan Zulhijjah tu masih berada di dewan ni, silap besar tu. 9 hari bulan Zulhijjah kita dah tak ada kat sini dah. Kita dah pun berada di Arafah, bukan di Mekah. Pernah berlaku ketika 8 hari bulan Zulhijjah di Mekah, orang nak bergerak kepada Arafah, ada jemaah haji yang tak nak naik bas. Saya kata, pakcik, jom pakcik, kita nak pergi haji ni, kita nak pergi padang Arafah. Masih lagi ada yang berfikiran macam ni. Mungkin dia tak tangguh haji lah. Dia kata macam ni, Ustaz, kenapa nak pergi kepada Arafah? Kan kita pergi haji kan pergi Mekah. Sekarang ni kan kat Mekah. Kalau jenuh lah saya nak terangkan. Dah memang kita nak pergi Mekah. Tapi sekarang ni kita nak wukuf. Wukuf bukan di Mekah. Wukuf kena keluar Mekah pergi ke padang Arafah. Ada kat peta ni. Mekah kat sini kita kena bergerak 21 km, 22 km ke arah tenggara. Pergerakan kita dengan menaiki bas. Hal keadaan kita berihram, kita bertalbiah sampai di padang Arafah. Ni padang Arafah ni biasanya jemaah Malaysia di sini, di wing ni Asia Tenggara di sini. Malaysia, Indonesia, Singapura di wing ni. Malaysia di sini. Sini. Kan? Ini Jabal Rahmah. Ni negara ni tempat-tempat negara lain. Biasa Malaysia kat sini. Kita akan berada di padang Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Wukuf kenapa siang? Wukuf memang waktu siang. Bermula daripada Zuhur 9 hari bulan Zulhijjah, siang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sampai subuh. Biasanya tengah hari lah. Tengah hari siang tu kita berada di Arafah. Bila masuk Maghrib saja kita akan mula solat. Lepas solat kita akan bergerak pergi ke Muzdalifah. Ni peta dia lah. Ini gambaran tadi, kita ulang kaji sikit apa yang Ustaz sebut tadi. Permulaan ibadat tawaf. Kita buat mana dia? Ni gambaran daripada atas. Gambaran daripada atas. Ni Kaabah. Ni penjuru Hajar Aswad. Tempat nak mulakan ibadah tawaf. Dia ada 4 penjuru. Penjuru Hajar Aswad, penjuru Iraki, penjuru Syami, penjuru Yamani. Ada 2 penjuru Kaabah yang sunat lambai. Penjuru Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, kucup. Penjuru Yamani, Bismillah Allahu Akbar, lambai tanpa kucup. Waktu kita melalui, waktu kita sampai sini kita lambai. Sambil lambai, hukumnya sunat. Terus jalan. Ini makam Ibrahim. Ini Hatim.
Hijr Ismail. Ni pandangan daripada atas. Macam mana pergerakan dia? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ada tulis sini Rabbana. Rabbana ni bila sampai di penjuru Yaman ni, zikir yang disyariatkan, Nabi ajar kita baca doa Rabbana. Cuba ikut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa tu kita dah hafal lah. Pejam mata boleh. Kita boleh baca. Doa yang paling jawami'ul kalim, doa yang cover. Ya Allah, berikan aku semua kebaikan di dunia ini. Ya Allah, berikan aku kebaikan-kebaikan di negara akhirat. Selamatkan aku daripada azab api neraka. Doa tu doa yang terbaik, yang ringkas, yang mudah, berada di tempat dan waktu yang terbaik. Yang membezakan ni adalah penghayatan doa tu. Kita benda dah biasa sangat baca, dah tak rasa apa-apa dah. Contoh Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbin Nas, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Yang ni surah yang power, tapi dah biasa sangat baca. Fatihah power. Fatihah silap-silap, kalau betul-betul baca Fatihah kita boleh menangis. Tapi hari ni siapa boleh baca Fatihah menangis? Sambil gelak pun ada baca Fatihah. Al-Fatihah je. Fatihah tak ada, Al-Fatihah je. Okey, kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lepas tu bawa Fatihah kalau betul, tapi nak buat benda-benda dah biasa. Hari Jumaat hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada pada umat terdahulu. Hari Jumaat ni besar ni fadilat dia. Tapi nak buat macam ni kita tak awal nampak, sebab ada tiap minggu jumpa Jumaat. Ada kawan saya nama dia Jumaat, tinggal jiran rumah saya, tak hari, bukan setiap minggu, tak hari saya jumpa Jumaat, Pakcik Jumaat kan. Pakcik Sabtu ada juga sebelah ni, nama Pakcik Sabtu kan, setiap hari jumpa. Masya Allah. Hari ini dia kita akan sampai di tempat ini sekali seumur hidup. Payahlah sekarang ni, nak pergi umrah pun payah. Nampak kali, kalau once kita pergi, kena buat betul-betul peluang kita untuk melaksanakan ibadah ni. Contoh ni suami isteri. Suami isteri, Pak Kasim dan Mak Munah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 masuk 8. Mak Munah pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kena asing-asing ke? Tak, serentak lah. Contoh gambar je, serentak tawaf, sama-sama tawaf bersama-sama. Tapi akan datang tak dapat sama-sama, dia kena ikut belakang. Tengok dekat live, cuba tengok kat live tu, orang tawaf beratur elok, jangan rumah kat belakang kan, beratur manja, ikut lain-lain kan. Saya masih teringat dulu, saya ada makcik tu mengadu, Ustaz, kenapa tawaf tolak-tolak, tak boleh ke tawaf beratur? Saya ingat lagi, banyak tahun saya bawa jemaah haji sejak tahun 2000. Tahun lepas je tak bawa jemaah haji. Tahun ni dah ada, alhamdulillah ada tawaran untuk menjadi petugas haji. Jadi saya ingat lagi sebab isu sesaknya masa tawaf ni, sehingga orang yang tak berdaya di kalangan kita, macam-macam kita, agak sedikit teraniaya. Saya yakin bukan orang lain nak pijak dia, orang dah ramai sangat. Agak sedikit hampir-hampir berlaku, ada yang jatuh, pijak apa semua kan. Sampai ada jemaah, Ustaz, tak ada doa ni, tak boleh ke beratur? Tengok Allah tak datangkan COVID-19 dengan asbab COVID-19 beratur. Baru ni tengoklah satu video tu, dia bukan beratur masa tawaf, nak masuk Masjidil Haram. Nak masuk Masjidil Haram ni kena beratur panjang. Orang pakai ihram semua. Dia ada gili-gili dia. Masya Allah, tabarakallah. Tertib sungguh kan. Jadi begitulah Allah Ta'ala aturkan. Allah Ta'ala hantar makhluk-makhluknya untuk menjadikan ada hikmah yang besar dengan COVID-19 ni. Alhamdulillah, waktu kita bertawaf, sebenarnya alam semesta pun bertawaf sama. Ini gambar dia. Wallahualam. Sampai-sampai tu ada soalan? Sila, ya. Anti-clockwise, ya.
Menarik. Kenapa tawaf anti-clockwise? Jawapannya yang paling tepat ialah sebenarnya pusingan-pusingan ni hanya jam saja yang tak sama. Pusingan bumi, pusingan alam semesta, pusingan neutron tu sama dengan tawaf. So jawab soalan yang patut kita tanya, kenapa jam itu anti tawaf wise? Balikkan soalan tu. Jadi alam semesta, benda yang melibatkan neutron, elektron, semua bergerak sama dengan pusingan tawaf. Alam semesta semua sama. Hanya jam saja yang tak sama. Jam dengan pusingan tawaf dulu lebih senior daripada jam. Jam ni kemudian. So sekarang ni ada orang dah buat dah tawaf jam sama dengan pusingan tawaf ada. Tinggal kita tak biasa nak tengok lah. Kan. Rasa pening tengok orang dah. Nak buat macam mana? Tak apalah, tapi nak beritahunya itulah tawaf yang sebenar, pusingan yang sebenar. Kalau kita kacau dodol ke kacau air, buat cuba sama dengan pusingan tawaf. Kalau kita pusing dengan tawaf, itulah yang neutralnya, itu yang asalnya macam tu. Itu tawaf semesta alam. Para malaikat pun bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur pun pusingan yang sama. Jadi tawaf ni tua sejarah dia. Sejak terciptanya alam semesta ni, hari pertama sudah ada 70,000 malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Satu hari 70,000. Hari yang kedua 70,000 malaikat yang lain. 70,000 next. Berapa ramai dah malaikat sudah mengelilingi. Bukan malaikat yang sama, malaikat-malaikat yang lain. Masya Allah, betapa luasnya alam semesta yang Allah Ta'ala jadikan. Hari ini kita dah ada video bagaimana kita boleh keluar daripada bumi, kita naik ke angkasa. Dan baru kita sedar, ya Allah, luasnya alam semesta dan betapa kerdilnya kita. Dan saya yakin kawan-kawan jemaah pun ada pengalaman berada di tengah-tengah laut. Kalau kita berada di kapal besar di tengah laut pun kita rasa kerdil. Bayangkan kalau kita hanya menaiki sampan yang kecil, berada di tengah-tengah laut, kita akan rasa, ya Allah. Saya peribadi pernah menaiki sampan yang kecil, berada di laut, di Selat Melaka. Hujan lebat, petir, kilat. Ya Allah, kata aku, pasrahlah. Pasrahlah, kita tak ada apa lah. Melainkan aku mengakulah aku banyak dosa lah. Ya Allah, beri akulah peluang kedua, ya Allah. Kata, Masya Allah, kita rasa kedil di tengah malam, di tengah laut, kedil kita. Benda yang sama juga bila kita naik ke atas angkasa, betapa kedilnya di depan kekuasaan dan keluasan Allah Subhanahu Wa Taala, kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna masa kita bertawaf, kita kena sedar dan insaf, kita bersama-sama dengan para malaikat yang sedang bertawaf. Dan pastikan tawaf kita 7 pusingan dengan sempurna. Jangan 6 masuk pusingan 7 kita berhenti. Belum mula 7 lagi. Kita kena 7 masuk awal 8 baru berhenti. Kan? Ni banyak kes berlaku. 6 yang sempurna masuk pusingan ke-7. Baru nak mula. Dia baru nak masuk, dia sampai pusingan 6 sampai ni 7, habis. Belum lagi 7 awal 8 baru habis. Ni banyak selalu berlaku. Hati-hati. Saya kena sambung lagi. 7 pusingan dengan yakin. Masuk pusingan yang ke-8, awal 8. Awal 8 tu tak kira lah. 7 pusingan dengan yakin. Kan dia ada istilah dia, mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin. Kena tambah dengan yakin, perkataan dengan yakin. Sebab ada pusingan yang 7 tapi tak yakin. Ustaz, saya dah 7 pusingan lah, tapi saya tak yakin lah. Apa pandangan Ustaz? Saya kata, tuan yakin berapa? Saya yakin 6 lah. Okey, tambah satu lagi. Saya akan tanya, kenapa tak yakin? Tadi waktu tawaf, bahu kena sentiasa mengirikan Kaabah. Tiba-tiba tengah saya tawaf tu, ada orang tolak. Ada satu grup Turki tolak, saya pun hampir terjatuh macam ni. Saya bangkit balik. Jadi saya was-was lah pusingan tu. Saya offkan pusingan tu. Betul. Semasa tawaf kita sentiasa mengirikan Kaabah. Bahu kita ni tidak boleh membelakangkan Kaabah. Apatah lagi memusing-musing pun tak boleh. Kita sentiasa mengirikan Kaabah. Berjalan ke depan mengiri Kaabah sepanjang tempoh tawaf. Jadi ada pusingan masa tawaf tu mungkin ada orang tolak-tolak, mengingatkan kita was-was. So tambah lagi satu pusingan. Apakah amalan selepas selesai tawaf? Semayang sunat selepas tawaf saja. Aku semayang sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Semayang sendiri-sendiri. Kemudian minum air zam-zam. Selepas
sembahyang sunat, kemudian memperbanyakkan doa dan munajat. Wallahualam. Nak dekat asar ni. Clear ke jelas? Wallahualam. Ni siapa yang order buku ni boleh ambil, boleh baca. Buku ni harganya RM20. Boleh baca-baca insya-Allah. Jadi Ustaz akan bawa lah minggu depan. Ada yang tak bawa, mungkin ada yang tak bawa nota ni, Ustaz akan bawa RM5. Buku ni pun dah habis dah. Buku ni dah ada dah. Wallahualam. Sekadar itu hamba maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih para subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.